Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa yang pastinya menarik perhatian Anda semua akibat susulan daripada tindakan Muhyiddin Yassin, pengerusi Perikatan Nasional yang nak memohon pasport beliau dilepaskan atau diberikan secara kekal kepada beliau dengan beberapa alasan, termasuk alasan yang paling melucukan, yaitu ingin pergi bercuti. Saudara-saudara sekalian, menurut Sabudin.com, bercuti bukan urusan rasmi. Pasport Muhyiddin tak patut dilepaskan. Apa pendapat Anda semua? Adakah pasport tersebut perlu dilepaskan kepada Muhyiddin? Kerana dikhawatir kalau pasport Muhyiddin diserahkan kepada Muhyiddin dengan beberapa alasan, termasuk mahu bercuti ke United Kingdom, ini mungkin akan menjadi duluan. Ini mungkin akan menjadi ikutan kepada orang yang lain yang juga mengalami nasib yang sama seperti Muhyiddin Yassin, yaitu pasport mereka ditahan kerana masih di dalam perbicaraan di mahkamah, dan salah satu daripada jaminan untuk beliau dilepaskan daripada untuk perbicaraan yang seterusnya. Jadi, apa pendapat Anda? Perlukah pasport Muhyiddin diserahkan kepada beliau ataukah tidak perlu? Menurut laporan media, pihak pendakwa raya akan mengemukakan bantahan terhadap permohonan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan pasportnya secara kekal bagi melakukan perjalanan ke luar negara. Timbalan pendakwa raya Nur Asma Ahmad memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur mereka memerlukan lebih masa untuk menjawab permohonan Muhyiddin itu. Notis permohonan telah disampaikan kepada kami pada 17 Oktober lalu dan kami akan membantah permohonan tersebut. Kami memohon 2 minggu untuk memfailkan afidavit pendakwaan sebagai jawapan, kata Nur Asma kepada Hakim Perbicaraan Azura Alwi. Azura kemudiannya menjadualkan semula perbicaraan awal yang ditetapkan hari ini mengenai permohonan Muhyiddin itu kepada 23 November depan. Hakim juga kemudian mengarahkan pihak pendakwaan memfailkan afidavit mereka sebelum atau pada 8 November, sementara sebarang jawapan oleh pasukan peguam bela Muhyiddin mesti diserahkan sebelum atau 17 November. Pasport Muhyiddin sebelum ini diserahkan kepada Mahkamah Jenayah sebagai sebahagian daripada syarat jaminan 2 juta ringgit dalam kes pengubahan wang haram yang sedang dibicarakan terhadapnya. Minggu lalu, bekas Perdana Menteri itu memfailkan permohonan pelepasan kekal pasportnya dengan mengemukakan pelbagai alasan, antaranya ingin membawa keluarga bercuti di London. Dalam afidavit sokongan yang difailkan bersama permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Muhyiddin berkata beliau memerlukan dokumen itu untuk pemeriksaan kesihatan di Singapura. Sudah menjadi tradisi saya membawa keluarga bercuti selama sebulan setiap tahun, kata Muhyiddin. Wah, sebulan tu banyak duit. Tahun ini juga tidak terkecuali, kata Muhyiddin. Percutian ini penting kerana ia membolehkan saya meluangkan masa bersama keluarga, memandangkan tahun ini amat menekan saya dan keluarga, kata Muhyiddin lagi. Perlu atau tidak sebenarnya pasport Muhyiddin dilepaskan? Dalam kes Muhyiddin ini terdapat 2 sebab mengapa beliau ingin memohon pasportnya dikembalikan. Pertama, untuk pemeriksaan kesihatan di Singapura, dan kedua, untuk bercuti ke London selama sebulan bersama keluarganya. Sebagaimana kenyataan pihak pendakwa raya bahawa mereka akan membantah permohonan Muhyiddin itu, setepatnya itulah langkah paling wajar sekali dilakukan. Ini kerana bercuti bukanlah urusan atau tugas rasmi dan ia boleh ditanggungkan sehingga keadaan mengizinkan. Dalam kes Muhyiddin yang ada perbicaraan di mahkamah dan pasportnya diserahkan kepada mahkamah, eloklah beliau bercuti saja di dalam negara. Kalau tujuannya untuk berkumpul sesama keluarga, boleh saja melakukannya di banyak tempat percutian yang menarik di Malaysia ini. Tak perlu ke luar negara pun. Muhyiddin hanya perlu diserahkan pasportnya untuk beliau menjalani rawatan perubatan di Singapura dan kemudian hendaklah diserahkan semula kepada mahkamah selepas menjalani pemeriksaan kesihatan tersebut. Bukan apa, kalau untuk bercuti pun diberikan pasportnya, bimbang-bimbang nanti ia akan menjadi duluan di mana semua orang yang ada kes mahkamah akan membuat hal yang sama. Tetapi sebagaimana banyak kes lain,
yang mana membenarkan Muhyiddin memiliki paspornya secara kekal adalah tidak munasabah sama sekali. Hanya orang bebas dan tiada kes mahkamah bebas menyimpan paspornya sendiri. Ditulis oleh sabudinhusin.com. Apa pendapat Anda semua? Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anda pasti kenal sosok tubuh yang dinamakan Shahidan Kassim. Beliau ini bukan juga orang yang baru. Beliau juga bukan orang yang tak dikenali. Berasal daripada Barisan Nasional UMNO, tetapi akhirnya kini bersama dengan Barisan Pembangkang Perikatan Nasional. Rupa-rupanya ini yang sering dilakukan oleh Shahidan sekarang yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Dengan tajuk daripada sabudin.com, aduhailah Shahidan, nampak sangat kerjanya sebagai ahli parlimen hanya mahu tukar kerajaan. Menjadi persoalan daripada netizen daripada semalam sehingga petang ini ialah mereka bertanya, apa sebenarnya yang Shahidan nak mahu berlaku pada Malaysia ini? Adakah nak maju atau untuk mau mendapatkan kerajaan mereka atau mau jadi kerajaan sahaja? Mereka kata, adakah Shahidan hanya mau kuasa? Ada juga yang bertanya, adakah Shahidan sudah lupa kesan daripada pertukaran kerajaan melalui langkah Sheraton yang mana menyebabkan negara terumbang-ambing, negara kerugian, bahkan tidak juga keterlaluan kalau kita katakan negara hancur pada waktu itu. Kita tidak tahu siapa yang memerintah dan para pelabur waktu itu juga lari entah ke mana. Adakah itu yang mau dimahukan? Tapi yang menjadi persoalan netizen juga ialah, tidakkah ada dalam sekelumit hati para pemimpin yang mahu menukar kerajaan ini untuk sabar menunggu sehingga pilihan raya akan datang? Bukankah itu lebih elok? Ada juga yang bertanya, apa yang sangat dikejar sangat oleh mereka untuk menukar kerajaan ini? Adakah sesuatu yang mereka mau lakukan? Atau dengan kata lain, adakah udang di sebalik batu? Adakah mereka takut sesuatu sehingga mahu cepat sangat nak menjadi kerajaan, kata mereka? Jangan-jangan kata mereka ada sesuatu yang mereka sembunyikan yang takut pula kedapatan, kata mereka. Saya pun tak tahu sejauh mana kebenaran itu, terpulanglah pada Anda untuk menentukannya. Namun, apa yang nak jadi dengan ahli parlimen Arau ini, yaitu Shahidan Kassim? Apakah kerjanya sebagai ahli parlimen hanya ingin menukar kerajaan saja? Sedih dan memalukan, ada ahli parlimen macam dia ni. Menurut Sabudin, kerja ahli parlimen ialah membela dan memperjuangkan nasib rakyat, bukan asik nak tukar kerajaan. Tetapi kenapalah Shahidan masih tak habis-habis dengan keinginan nak menukar kerajaan? Di parlimen hari ini, beliau mencadangkan agar Akta Anti Lompat Parti diketepikan bagi memberi kebebasan kepada ahli-ahli parlimen untuk memilih kerajaan baru. Yang ini secara saya pribadi saya membantah. Kalau itulah yang dikehendaki oleh Shahidan Kassim, saya tak setuju langsung. Sebagai pemerhati dan penganalisis politik bebas, saya langsung tidak setuju dengan kalau mau dihapuskan Akta Anti Lompat Parti. Kerana itu adalah penyelamat Malaysia sekarang. Saya yakin tanpa Akta Anti Lompat Parti itu, sudah ada ahli parlimen yang dah melompat-lompat dan lompat. Sampai bila perkara itu berlaku? Kalau Anda setuju dengan saya, tinggalkan dalam ruangan komen. Tapi kalau Anda tak setuju, tinggal juga dalam ruangan komen. Saya sangat tidak setuju kalau Akta Anti Lompat Parti ini diketepikan. Inilah yang menyelamatkan Malaysia sebenarnya. Akta Anti Lompat Parti inilah penyelamat politik Malaysia sekarang. Dulu tanpa Akta Anti Lompat Parti, ahli-ahli parlimen ini sembarangan mengkhianati mandat rakyat. Betul tidak? Anda fikir betul-betul. Saudara-saudara sekalian, di parlimen hari ini, Shahidan Kassim mencadangkan agar Akta Anti Lompat Parti diketepikan bagi memberi kebebasan kepada ahli-ahli parlimen untuk memilih kerajaan baru. Adakah niat lagi dalam hati beliau ini
mahu berlaku langkah Sheraton. Ada lagi kah keinginan mereka ni untuk mau pancing para ahli parlimen? Tak tahulah aku apalah yang berlaku. Ini kerana beliau mendakwa kerajaan yang ada sekarang gagal menangani kenaikan harga barang. Lupakah Sahidan Kasim bahawa dulu Perikatan Nasional pun gagal juga untuk menangani kenaikan harga barang ini. Dan waktu itu Sahidan belum dalam Perikatan Nasional, dia masih bersama dengan Barisan Nasional. Tapi dia pun juga pada waktu itu tak menyokong Perikatan Nasional. Itulah, tak tahulah kita kan macam mana. Rakyat sudah tidak dapat lagi perlindungan kenaikan harga barang, kata beliau. Pegawai-pegawai kerajaan letih tentang apa yang berlaku. Saya cadangkan tindakan segera diambil, kata Sahidan. Kalau nak apungkan semua harga barang, saya sokong, kata beliau, apungkan politik. Benarkan akta lompat parti diketepikan agar semua orang yang mahu menyertai kami boleh. Katanya dalam ucapan perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024 di Dewan Rakyat hari ini. Aduhailah Sahidan, kalau nak tukar kerajaan, tunggulah PRU akan datang. Buat sementara atau sehingga PRU 16 akan datang, berilah peluang kerajaan sedia ada dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjalankan tanggungjawabnya. Lagipun, macam mana Perikatan Nasional nak tukar kerajaan? Nak tukar kerajaan sedia ada. Sedangkan jumlah ahli parlimen dimilikinya hanya 74 orang saja. PN tak dapat jadi kerajaan, bukan salah akta lompat parti. Tapi sebab tak cukup jumlah itu. Bukan kerana akta anti lompat parti. Bukan kerana orang lompat parti menyebabkan Perikatan Nasional tak jadi kerajaan. Ingat itu. Tapi kerana mereka tak cukup jumlah. Itu saja. Kalau Perikatan Nasional tak boleh jadi kerajaan sebab ada orang lompat parti, itu lain cerita. Tapi yang ini bukan sebab lompat parti Perikatan Nasional tak jadi kerajaan. Tapi kerana kurang jumlah, melainkan mereka nak mahu orang nak lompat parti. Itu perbuatan yang pada pendapat saya amat mengkhianati mandat rakyat. Saudara-saudara sekalian, dengan itu janganlah salahkan akta anti lompat parti. Jangan-jangan nanti kalau Sahidan tiba-tiba jadi kerajaan, dia akan sokonglah pula akta anti lompat parti ini. Bila tak jadi kerajaan, bila jadi pembangkang, tak suka anti lompat parti. Tapi bila jadi kerajaan, sukalah pula anti lompat parti. Mungkin itu boleh berlaku. Lagipun, Anwar dah beberapa kali mencabar Perikatan Nasional sebelum ini supaya bawa usul undi tak percaya terhadapnya di parlimen jika benar Perikatan Nasional ada sokongan untuk tumbuh kerajaan. Tapi apa yang berlaku? Perikatan Nasional tak berani pun mahu membuat usul selepas itu. Kenapa? Mereka tahu mereka tak cukup sokongan. Kenapa tak berani nak bawa ke kata sabudinhusin.com. Sahidan, kalau mahu juga nak tukar kerajaan, apa kata Sabudin, usulkan undi tak percaya di parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.